Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu Daim mengaku tak bersalah gagal isytiharkan harta. Bekas Menteri Kewangan itu didakwa gagal mengisytiharkan pemilikan dalam 38 syarikat, 19 bidang tanah, 6 hartanah dan 7 kereta mewah. Okey, mari kita dengar respon detail daripada Datuk Kamal Amir dan akhirnya kita komen macam biasa. Saya nak nyatakan pada saudara, apa yang berlaku hari ini, saudara, tuduhan terhadap Tun Daim Zainuddin itu baru merupakan permulaan. Sebab ada orang bertanya dengan saya, takkanlah berbilion-bilion itu ikat jaminnya cuma 280,000. Ini adalah mengikut sistem perundangan, mengikut siasatan. Kena jelas, saudara. Tuduhan terhadap Tun Daim merupakan permulaan kepada beberapa siri perbicaraan. Kerana ini soal isytihar harta je baru hari ini saya. Sebab itu saya katakan, mahkamah akan menjadi semakin sibuk. Banyak lagi perbicaraan yang melibatkan pimpinan-pimpinan politik semakin terdedah dan mereka yang selama ini tersorok, yang orang tak tahu akan tersingkap. Sebab itu dulu saya dah katakan, sewajarnya saya minta pelan-pelan sikit kalau ketuk apa pun ya. Saya keliling studio saya ni begitulah bunyi kukang-kukang. Sebab itu saya katakan bahawa sudah sampai masanya agar Jabatan Perundangan dapat ini memikirkan untuk melegakan kita supaya diwujudkan satu mahkamah khas. Untuk membicarakan semua orang politik. Kerana saya yakin saudara, daripada Perlis sampai ke Sabah dan Sarawak, pasti akan ada orang politik yang akan dihadapkan ke mahkamah. Tak berhenti saya. Hari ini bekas Menteri Kewangan, Tun Daim Zainuddin terpaksalah membayar ikat jamin sejumlah 280,000. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah Seksyen. Dia datang dalam keadaan berkerusi roda. Tapi bagaimanapun dia membayar selesailah, membayar ikat jamin sekitar jam 11.30 pagi tadi. Dan beliau ditemani oleh isterinya, itu Puan Naimah Abdul Khalid. Saudara, Tun Daim sebenarnya nama baru sekarang orang tahu bahawa nama beliau adalah Cik Abdul Daim Zainuddin. Dia mengaku tidak bersalah atas pertuduhan tidak mematuhi notis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah berhubung pengisytiharan 70 aset hartanya. Sebab itu saya katakan secara para petugas kita, mereka yang bertugas dalam bahagian penguatkuasaan undang-undang, cekap apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dapat mengenal pasti 77 lagi. Kononnya lah dengan cerita di mahkamah tadi, harta-harta yang tidak diisytiharkan. Sebab itu bila mereka dapat, ini harta-harta yang dikatakan milik Tun Daim tapi tidak diisytiharkan. Maka beliau dijatuhkan tuduhan kerana tidak mengisytiharkan harta miliknya. Itu yang kena ikat jamin 280,000. Tapi yang lain-lain belum ada lagi. Masih lagi dalam siasatan. Kena jelas ini. Jangan pula ada orang bertanya saya, takkanlah 280,000 saja denda? Tidak. Ini kerana kesalahan mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Tun Daim tidak mengisytiharkan harta miliknya. Kesalahan itu dilakukan di Pejabat SPRM Putrajaya pada 13 Disember 2023 mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 di bawah Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksima 5 tahun dan denda sehingga 100,000 jika sabit kesalahan. Kerana tak declare, kerana tak mengisytiharkan jumlah hartanya, satu kesalahan saya. Dan saya agak bersimpati saat ini sebab saya melihat beliau semakin kurus. Tun Daim yang saya kenal dulu bergaya orangnya, sekarang ni kurus, kering, terpaksa menaiki kereta kereta sorong lah. Terpaksa naik yang disorong oleh isterinya. Nampak gayanya itulah keadaan saya. Kalau dalam keadaan begitu, kalau punya harta berbilion-bilion pun dah apa nilainya. Lebih-lebih lagi saya terkejut kerana melihat wajah Tun Daim yang tidak seperti dahulu. Beliau kini mengalami masalah apabila sebelah matanya
sudah pun dikeluarkan. Mana tak ada mata sebelah. Dia Tun Daim cuma tinggal sebelah mata je sara. Sebab itu walaupun dia hadir dengan makan kod hitam dan sebagainya, tapi menurut peguamnya, kerana beliau mengalami serangan kencing manis. Aduhai. Saya tak tahulah. Kabarnya saudara, antara beliau Tun Daim dia jadi Menteri Kewangan daripada tahun 1984 sehingga 1991, iaitu 7 tahun. Dan didakwa dengan sengaja memberikan satu pernyataan bertulis dengan bersumpah yang tidak mematuhi terma notis di bawah Seksyen Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah pada 8 November 2023 yang dihantar kepadanya oleh pegawai SPRM. Kesemua harta-harta terbabit yang katanya tidak diisytiharkan termasuklah 6 kereta, iaitu Mercedes, Benz, Jaguar, Austin Morris, Rolls-Royce, begitu juga 38 syarikat. Antaranya syarikat Ibu Kota Development, Menara Ampang dan Avilion Berhad, iaitu 25 hartanah dan tanah di bawah syarikat milik syarikat yang dia ada berkepentingan di Kuala Lumpur, di Ampang, di Raup, di Pahang, di Kuala Muda, Kedah, serta akaun amanah saham nasional. Nilai tak disebut saya. Sebab itu beliau didakwa mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah kerana tidak mengisytiharkan harta miliknya. Jangan salah sangka saya, jangan buat kesilapan. Setiap orang apabila diminta mengisytiharkan harta mereka oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, dia kena declare. Soalnya harta itu milik dia secara mutlak ataupun adanya penyelewengan sebagainya, itu tak timbul. Tapi berapa yang kamu ada, itu yang diperlukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Sebab itu dalam pembicaraan tadi, menurut Wan Syahrudin, beliau mencadangkan agar Tun Daim diikat jamin di antara RM250,000 dan RM500,000 dengan seorang penjamin, dan memohon beliau dikenakan syarat tambahan, iaitu melaporkan diri di pejabat SPRM sebulan sekali selain menyerahkan pasport kepada mahkamah. Dan sekarang ni dalam keadaan saya sedihlah tengok dengan mata sebelah dah tak ada, secara dalam keadaan begitu uzur. Tapi ini tidak boleh dijadikan alasan untuk pihak pelaksana undang-undang memejamkan sebelah mata. Kalau kita lihat dulu macam Morsi Dayan, Mubarak, saudara Morsi di Mesir, dia dalam keadaan berusung pun kena bawa juga ke mahkamah. Jadi sekarang ni kita baca senarai 71 aset kata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang tidak diisytiharkan. Saya dah sebut tadi, Mercedes-Benz 600 SEL, mahal tu. Jaguar XJS, Mercedes-Benz 450, Mercedes-Benz 450 LSE. Kemudian kereta Rolls-Royce. Begitu juga ini Austin Morris, dan Ford Perfect. Banyak kereta. Saya tak tahulah. Orang banyak duit, tak apalah banyak kereta pun. Ya, saudara Mak Sepana, kebenaran terus keluar satu persatu. Itu jelas. Jadi Abdul Manap Ahmad dia kata kalau hasil berbilion pun tapi tak berkat nak buat apa. Itu jangan kita jatuh hukuman. Jangan kita jangan jatuhkan hukuman. Apa yang dilakukan oleh SPRM adalah untuk melihat apakah ada elemen-elemen yang bertentangan dengan undang-undang. Tapi bila diminta diminta untuk mengisytiharkan hartanya, dia tak isytihar. Itu yang masalah. Akhirnya dia dibadapkan ke mahkamah hari ini kerana tidak, sekali lagi saya ulangi, kerana tidak mengisytiharkan hartanya. Termasuklah syarikat, ada 38 syarikat. Syarikat Ibu Kota Development, Maya Seni Holdings, Menara Ampang, Dream Cruiser, Land Belt Corporation, Kenari Teliti, FNQ Advanced Materials dan Berhad, Kota Tandop Development. Ini di Kedah kalau di Tandop ni saya. Alun-Alun Resort, Dasar Seroja, Gigantic Promotion, Jupiter Alliance, Inayat Reality, Suasa Urus, Avilion Berhad, Meridian Heaven, Avilion Visa Hotel.
with vast access. Fortune Valley, Reliant Ecom, Admiral Marina. Ini di Langkawi ni kasi tak? Golden Envoy, Mela Lifestyle, AV Spa Sedang Berhad, Avillion Hotel Groups, RPB Capital Holding, Genius Field, Festive Place, Avillion Suite Hotel, Taman Unik Sedang Berhad, Admiral Cove Development, Nestline Sedang Berhad, RPB Development, OS Resort, Avillion Hotel, International, Admiral Hill Hotel dan Reliance Shipping Travel. Jadi 38 syarikat ini tidak diisytiharkan. Itu keadaannya saudara. Bukan belum lagi sama ada bagaimana dia mendapatkan dan sebagainya. Itu belum. Bab sekarang ni tidak mengisytiharkan. Begitu juga hartanah miliknya, iaitu sebanyak 25 hartanah saudara. Itu di lot Seksyen 89 Richie Kondo Kuala Lumpur. Seksyen 89 Persiaran Richie Kuala Lumpur. Kemudian Jalan Taman Yutan di Bukit Ampang, Jalan Wirawati Taman Maluri. Begitu juga Mukim Teras di Raup, beramat di Rompin House Bukit Fraser. Tanah milik di Kuala Lumpur beramat di Jalan Kampung Pandan. Begitu juga di Jalan Kolam Air, Taman Melawati. Saya ingat tak Jalan Kolam Air Taman Melawati itu rumah dia rasanya saya. Hak milik geran Seksyen 63 Mukim Kuala Lumpur di Kuda Lari. Itu memang mahal lah kalau Kuda Lari itu tanah tu. Persiaran Richie, Desa Palawan. Begitu juga di Scoffin House. Hak milik, banyak saudara. Satu persatu nak dicerita setengah jam tak habis. Jadi retinya dia kena declare. Tapi saya menghormatilah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Mereka begitu teliti dapat melihat adanya harta-harta hartanah milik Tun Daim yang kita pun tak tahu saudara. Contoh macam AV Pangko Beach Resort di Jalan Pasir Bogak. Saya pun tak tahu. Saya orang Perak, orang Lumut saudara pun tak tahu. Begitu juga dengan Admiral Marine Resort, Admiral Marina dan Leisure Club di Sirusa, Negeri Sembilan. Dan Jalan Camellia di Tanah Rata, Cameron Highland. Avillion, Jalan Pantai, Port Dickson. Avillion, Third Mile, Jalan Pantai, Port Dickson. Suite Menara Mutiara Bangsa, Jalan Liku di Bangsa, saudara. Oh, banyak. Itulah keadaannya. Kita saya baca detail sedikit. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen di sini atas pertuduhan gagal mematuhi notis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM untuk mengisytiharkan harta. Beliau didakwa di bawah Seksyen 36(2) Akta SPRM 2009 kerana gagal mengisytiharkan pemilikan dalam 38 syarikat seolah bidang tanah di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah dan di sini serta 6 hartanah. Dan juga dia gagal mengisytiharkan pemilikan akaun amanah saham. Okey tuan-tuan, kita tunggulah macam mana sebenarnya kes perbicaraan Daim ni. Okey, mari terus menyokong kerjaan Papa dan Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.